Bertemu lagi kita dalam video cikgu. Dalam video rumusan siri ke-8 ini, cikgu ingin meneruskan perkongsian tentang panduan menulis rumusan 2 fokus. Baiklah murid-murid, apakah langkah-langkah untuk kita menulis rumusan? Yang pertama, baca arahan soalan. Yang kedua, baca dan fahami bahan rumusan. Dan yang ketiga, kenal pasti fokus 1, fokus 2 dan fokus 3 atau fokus 3 melalui kata kunci yang terdapat dalam ayat, sajak atau bahan grafik. Dan yang keempat, murid buatlah catatan fokus-fokus yang dapat dikesan semasa proses bacaan. 同学们，我们要写这个入目三的答案，首先可以跟着这几个步骤。第一就是要读题目指示。第二，同学们也要读和明白入目三的资料。第三，通过资料中的关键词，同学们可以确认焦点1、2或3。而第四，同学们阅读的时候是要记录所确认的焦点。Langkah seterusnya, yang kelima, teruskan bacaan untuk mengesan isi-isi yang sesuai dengan fokus-fokus tersebut. Yang keenam, mulakan jawapan dengan menulis perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Dan yang terakhir, tulis 8 isi yang sesuai, kira jumlah perkataan dalam rumusan supaya tidak melebihi 120 patah perkataan. 接下来第5个步骤就是同学们继续读资料，以便能确认适合各焦点的内容。第6，同学们要写答案，那就是由开头开始，接着就是内容和结尾。第7，同学们要写8个适合的内容，也要算字数，因为不可以超过120个字。Baiklah murid-murid, demikianlah tadi sedikit panduan untuk murid menulis jawapan rumusan. Untuk mendapatkan maklumat yang lanjut dan panduan yang lebih lengkap, cikgu berharap murid-murid dapatlah menonton koleksi video rumusan iaitu siri 1, 2, 3 dan 4 ini kerana panduan yang lengkap berserta dengan nota yang padat diberikan dalam siri video ini。同学们，刚才老师讲解的只是你们怎么样去写入目3的答案。如果要得到完整的讲解和笔记，老师希望你们能观赏这边的4个影片，里面有足够的讲解和笔记，让你来更明白怎么样去写一个开头、内容和结尾。Murid-murid, sila baca arahan soalan rumusan. Baca petikan dan pantun dengan teliti. Kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan dan pantun. Jadi murid-murid, daripada arahan ini, beberapa perkara penting kita peroleh. Yang pertama, bahan rumusan kita kali ini terdiri daripada 2 bahan, iaitu petikan dan pantun. Yang kedua, fokus tidak dinyatakan dalam arahan soalan. Oleh itu, fokus mesti dicari atau dikenal pasti dalam bahan melalui bacaan.
同学们，从这个题目指示，我们知道的是，rumusan的bahan或者rumusan的资料是有两种，那就是文章和诗歌。第二，题目指示中是没有显示焦点，同学们需要阅读文章和观察诗歌，以便能分辨焦点。Murid-murid, inilah bahan pertama kita ya. Bahan satu terdiri daripada petikan. Ini merupakan perenggan satu petikan tersebut. Baik, kita baca ayat-ayat dalam perenggan satu. Salah satu kaedah pelaburan mudah yang boleh dilakukan oleh sesiapa saja yang ingin membina kekayaan dalam jangka panjang adalah dengan melabur dalam unit amanah. Jadi di sini ayat pertama telah cikgu bulatkan boleh. Boleh merupakan satu kata kunci yang penting dan ada kaitan dengan kebaikan atau kelebihan. Walau bagaimanapun, kita teruskan bacaan lagi untuk ayat kedua. Antara kelebihan melabur dalam unit amanah ialah modal permulaan yang tidak terlalu besar dan risiko pelaburan yang rendah. Jadi, dalam ayat kedua ini adalah lebih jelas lagi bahawa isi kedua ini masih berkaitan dengan kelebihan. Jadi, daripada kedua-dua perkataan yang telah cikgu bulatkan ini, kita telah dapat satu bayangan awal bahawa fokus pertama dalam petikan ialah kelebihan-kelebihan melabur dalam unit amanah. 同学们，我们来到文章，这个是rumusan的第一个资料，就是文章。这一面是文章的第一段，这个第一段有3个造句，里面有2个造句。老师有圈起来关键词，那就是重要的字。这2个字老师圈起来是因为它带出来了这个造句是有好处的意思，就是老师的关键词 boleh 和第二句的 kelebihan， 这个很直接的跟你讲是好处，所以我们就得到了 fokus 1投资信托资金的好处。Ini pula ialah perenggan kedua petikan tersebut. Dalam perenggan kedua, murid-murid nampak bahawa terdapat ayat-ayat tertentu yang telah cikgu warnakan dengan ayat yang berbeza. Maksudnya, dalam perenggan kedua ini terdapat isi-isi untuk dua fokus yang berbeza. Kita lihat ayat pertama. Di Malaysia, masyarakat Bumiputera boleh melabur secara tunai dalam semua unit amanah. Jadi ini masih merupakan kelebihan melabur dalam unit amanah. Apabila cikgu bulatkan kata kunci boleh. Seterusnya, kita lihat pula bahagian ayat yang cikgu warnakan hijau. Ya, masih hijau ya. Maksudnya, poin ini masih lagi merupakan kelebihan melabur dalam unit amanah, iaitu memberikan pulangan jangka panjang dalam bentuk pendapatan kepada pemegang unit. Jadi di sini cikgu bulatkan untuk. Untuk juga merupakan satu kata kunci yang membawa maksud ayat itu mempunyai isi kelebihan atau kebaikan. Seterusnya, kita tengok dua ayat terakhir dalam perenggan kedua ini. Okay. Mula-mula kita tengok ayat yang ada dua kata kunci yang telah cikgu bulatkan.
Okay, ayat yang kedua akhir. Setiap pelaburan mempunyai risiko yang tersendiri. Misalnya, kesilapan dalam mencatur strategi akan menyebabkan apa-apa-apa. Jadi di sini kita perhatikan ya, ayat ini sangat jelas ya, menunjukkan bahawa dalam ayat ini terdapat risiko. Ya, kita guna balik perkataan dalam ayat risiko, iaitu risiko yang dihadapi oleh pelabur. Okey, yang pertama, okey, F2 ya, ini ialah fokus kedua ya. Pelabur terpaksa membayar caj faedah pinjaman kepada bank. Ini ialah isi pertama bagi fokus 2. Dan kita tengok lagi, dalam ayat tadi, selain risikonya, ada juga perkataan menyebabkan. Jadi, menyebabkan membawa maksud ayat ini ada kesan. Dan kesan ini ialah kesan yang tak baik ya. Jadi, ini sesuailah sebagai isi risiko. Ayat yang terakhir, pelabur juga tidak berjaya mengembangkan pelaburan dan mencapai matlamat yang ditetapkan. Cikgu bulatkan juga. Maksudnya, ayat sebelum ini merupakan isi dan ayat seterusnya apabila ada juga, maksudnya ayat ini pun ada isi. Isi kategori yang sama, iaitu risiko. 同学们，这边又是我们的第二段文章的第二段。这个文章的第二段里面有两个焦点。首先，前面两个内容是我们的第三和第四个的 kelebihan melabur dalam unit amanah。OK， 老师放青色的。这两边青色的这些字眼，老师有圈起来一些关键词，比如说第一个青色是老师圈起来 boleh 就是可以怎么样，这个就是好处咯。接下来就是 untuk memberikan untuk， 老师圈起来 untuk， 因为 untuk 也是讲它能带来什么 untuk 什么，所以这个也是好处。接下来我们有新的焦点，那就是 fokus 2 risiko， 投资者面对的风险。这边风险老师用 risiko 就是用回造句里面的字 risikonya。 OK， 然后那个第四行这边也有 menyebabkan， menyebabkan 就是讲引起什么，带来什么东西，什么影响，就是他的投资者所面对的风险是什么，就是我们的 F2 EC1， 还有就是 F2 EC2。 你们看看最后一个造句，老师也有圈起来 juga。 这个 juga 的意思就是之前的造句是内容，现在这个造句有 juga， 它也是内容。所以同学们，如果能明白造句的意思是最好的，如果你们不大明白，就是真的是要看关键词，就好像老师圈起来的这边。Seterusnya murid-murid, ini pula ialah perenggan ketiga bagi petikan tersebut. Dalam perenggan ketiga ini, kita perlu baca ya, setiap ayat dalam setiap perenggan perlu kita baca. Dan di sini dalam proses bacaan kita cuba kesan kata kunci ataupun memahami maksud ayat. Jadi di sini kita teliti terdapat 4 lagi isi tentang fokus 2, iaitu risiko yang dihadapi oleh pelabur. Dan cikgu telah bulatkan kata-kata kunci tertentu yang boleh membantu murid-murid mendapatkan isi yang sesuai tentang risiko. Murid-murid perhatikan dalam baris keempat, cikgu bulatkan juga
boleh menjadi risiko ya, jadi juga dan risiko. Jadi perkataan ini sangat penting kerana boleh membantu murid-murid mengesan isi tentang risiko. Seterusnya dalam baris kelima ada lagi untuk menanggung risiko. Jadi di sini lebih senang apabila murid-murid dapat kesan kata-kata kunci tertentu. Dan dalam baris ketujuh, cikgu bulatkan perlu apabila ini juga berbentuk satu isi yang isi risiko ya. Pelabur perlu mengetahui prestasi ekonomi dan pasaran saham semasa sangat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diperoleh. Ini juga merupakan risiko. Jadi semasa kita baca, kita buat catatan tentang fokus yang dapat kita kesan dan kita juga mesti tahu isi-isi bagi setiap fokus tersebut. Jadi kita perlu buat catatan, buat anak panah ataupun buat garisan pada ayat-ayat tertentu. 同学们，这个又是我们的第三段文章的第三段。我们是需要读每一段的每一个造句，如果能完全明白是最好的。有些同学可能不大明白整个造句，所以你们就是要靠一些关键词来方便你们找适合的内容。比如说这边我们看第4行，我们就可以知道这个是内容，因为它有 juga 又有 risiko 啊，这个 risiko 很好用咯。然后我们的第5行也有 risiko， 还有就是我们的第7行，我们有整个造句，我们圈了 perlu， 这些就是投资者所要面对的风险。好，你们做练习的时候一定要读的时候一定要记录那个段落啊，那每一段有怎么样的焦点，还有就是要划线或者 highlight 你的内容，这样你就会比较容易看到内容在哪里。Murid-murid, ini pula ialah bahan 2 bagi rumusan kita. Bahan 2 ini berbentuk pantun. Dan pantun ini ada satu tajuk, ada tajuk yang akan membantu murid-murid mengesan fokus dalam bahan ini. Tajuk pantun ialah faedah melabur. Jadi dengan senanglah murid-murid akan lihat ya faedah. Perkataan yang sama maksud dengan faedah ialah kelebihan. Jadi ini ada kaitan dengan fokus 1. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok lagi dalam setiap rangkap pantun ini, baris terakhir dalam setiap rangkap terdapat isi-isi tentang faedah melabur ataupun kepentingan melabur dalam unit amanah. Jadi di sini murid-murid haruslah ingat kalau pantun 4 kerat, 2 baris ialah pembayang ya, dan 2 baris di bawah merupakan maksud pantun tersebut. Jadi kelebihan ataupun faedah melabur ada dalam baris keempat setiap rangkap di sini. Okey, jadi cikgu telah hijaukan setiap isi tersebut. Dan ini merupakan isi 1 bagi bahan 2. Okay, cikgu labelkan F1 isi 1, F1 isi 2, F1 isi 3 dan F1 isi 4. Dan dalam baris rangkap keempat, cikgu juga bulatkan dapat. Dapat ialah satu kata kunci yang bermaksud kebaikan, ya. Dapat. 同学们，我们来到第2个资料，
这个 rumusan 的第二个资料是10个板盾。这个板盾有一个题目，那就是 faedah melabur。这个 faedah 被老师圈起来，因为它的意思就是好处。当你看到这个题目，你就会知道了，这个是好处，就是跟刚才 focus 一样，这个不是新的焦点，这个是跟焦点一样的，就是投资信托资金的好处。我们的板盾的特点就是，如果它是4行板盾，上面2行是本巴样，它没有意思的。然后每一段的下面2行才有内容，所以这边老师已经涂青色了，就是把每个投资信托资金的好处已经涂上青色了，所以这边有4段，有4个好处。最后一个好处，老师还圈起来 dapat， 因为 dapat 也是其中一个关键词来跟你讲，这边是有好处的。Murid-murid, setelah kita dapat kenal pasti semua isi dalam semua bahan, eloklah kita sediakan satu jadual begini ya, supaya senang apabila kita lengkapkan semua aspek yang penting, kita dapat mengambil ataupun memilih isi-isi yang sesuai bagi setiap bahan dan setiap fokus. Baik, sila perhatikan bahan 1 ya. Dalam bahan 1 terdapat fokus 1 iaitu kelebihan dan terdapat 4 isi kelebihan dalam bahan 1. Seterusnya dalam bahan 1 juga terdapat isi-isi tentang risiko. Risiko terdapat 6 isi. Dan untuk bahan 2, pantun tadi ya, fokus pertama. Okey, dalam isi tersebut ada 4 isi dan semua isi berkaitan dengan kelebihan ataupun faedah melabur. Jadi apabila kita lengkapkan jadual begini, kita dapat lihat bahawa semua bahan, 2 bahan tersebut mempunyai 14 isi. Tetapi kita hanya perlu tulis 8 isi saja dan murid-murid perlu menulis 8 isi yang lengkap dan semua isi tersebut wajib diambil daripada setiap bahan, iaitu bahan 1 dan bahan 2 dan menyentuh setiap fokus. Fokus kita, fokus 1 kelebihan, fokus 2 risiko. Jadi murid-murid boleh ikut cadangan jumlah isi di sini ya. Paling sedikit pun, setiap bahan, setiap fokus mesti ada 1 isi. Tetapi kita perlu pilih kombinasi isi yang sesuai lah supaya cukup 8 isi. 同学们，我们的这个图表，当你们找完内容，就是要先准备这个图表。这个图表你们准备的是能帮到你们去选适合的内容和足够的内容。比如说，我们知道bahan 1有第一个焦点就是 kelebihan， 在bahan 1有4个好处。bahan 1也有第二个焦点，那就是风险。我们总共有6个风险。接下来就是 bahan 2，我们有4个内容是有关好处的。2个bahan里面总共有14个内容，同学们只需要写8个内容。你们一定要知道的是，内容一定是要从每个资料中拿的，然后内容也要包含每个焦点。所以当你做了这个表格，你就很清楚的知道你要从每一个bahan和每一个 focus 那边都要有至少1个。当然，如果你至少1个，我们只写到3个，你要选出里面的8个内容
所以你们可以跟着这边老师所建议的 jumlah isi 来写。Murid-murid, kita sampai bahagian penulisan perenggan rumusan. Kita mulakan dengan perenggan pendahuluan. Mula-mula kita lihat formula pendahuluan dua fokus. Formulanya ialah rumusan ini membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Jadi, daripada pencarian isi dan fokus tadi, kita sudah dapat dua fokus ya, iaitu fokus pertama dan fokus kedua. Dan apabila kita sudah dapat dua fokus ini, dengan senang kita dapat membina ayat pendahuluan yang lengkap dan murid-murid akan mendapat 2 markah. Baik, kita baca ayat pendahuluan ini ya. Rumusan ini membincangkan kelebihan-kelebihan melabur dalam unit amanah dan risiko-risiko yang dihadapi oleh pelabur. Ayat ini satu ayat sahaja ya, terdiri daripada 14 patah perkataan dan boleh berdiri sendiri sebagai perenggan pendahuluan. Satu ayat sahaja. Dan ayat ini bernilai 2 markah kerana ayat ini membawa fokus yang tepat dan lengkap. 同学们，我们已经到了写rumusan答案的部分。首先我们要写开头，开头是要跟着 formula 的，所以因为这个我们的rumusan有2个 fokus， 所以我们的开头的 formula 就是要跟着这样子走，那就是 rumusan ini membincangkan fokus 1和 dan fokus 2。所以从刚才的讨论中，我们已经找出了 focus 1跟 focus 2，所以我们就很方便的把这2个 focus 写进我们的这个 formula， 所以我们就得到这样子的一个开头。这个开头这边有14个字，你们就是写一个完整的开头就可以拿到2分。OK， 然后这个开头就是写在答案的第1段。Ini pula ialah perenggan isi. Oleh sebab kita telah dapat kesan 2 fokus, jadi perenggan isi cikgu tulis 2 perenggan mengikut fokus yang berbeza. Murid-murid juga boleh menggabungkan semua isi dalam satu perenggan ya. Jadi ikut kesesuaian murid-murid. Baik, kita lihat perenggan isi yang pertama. Kelebihan melabur dalam unit amanah ialah laporan ini boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Ini ialah isi pertama. Okey, jadi tadi kita sudah buat perbincangan tentang isi-isi dan berdasarkan apa yang kita pilih, kita letak ya, kita masukkan 5 isi. Cikgu ambil kombinasi 3 isi kelebihan dalam bahan 1 dan 2 isi kepentingan melabur dalam bahan 2. Jadi kesemuanya ada 5 isi. Seterusnya dalam perenggan kedua, kita akan membincangkan ataupun menulis ayat-ayat tentang risiko yang dihadapi oleh pelabur. Jadi kita pilih 3 risiko. Okey, 3 risiko daripada petikan tadi. Dan perhatikan terdapat ayat-ayat yang cikgu tambah penanda wacana seperti selain itu. Okey, selain itu. Dan ayat kita ya, setiap ayat mesti lengkap. Kita tidak boleh hilangkan subjek. Jadi seperti ayat
pelaburan dalam unit amanah dapat. Jadi ini bermaksud ayat yang lengkap. Selain itu, jika cikgu tidak menggunakan penanda wacana, cikgu hanya letak juga. Okay? Jadi sebagai usaha menjimatkan perkataan, kita juga boleh letak perkataan juga dalam ayat. 同学们，这个就是我们的内容。我们的内容这边老师分成两段。为什么分成两段？因为我们有两种的焦点，两个 focus。所以老师的内容的第一段是有写上5个投资信托资金的好处或者重要性，老师选了5个内容。接着老师也选了另外3个内容是有关风险的，所以这边同学们就要小心的做出选择。内容是很多，我们找到很多，我们是要选适合写的，然后我们的字数也不要太多。OK， 所以这边有2段，同学们也是可以把2段内容合在一起变成1段的。OK， 看你们喜欢怎样写都没有问题，总之是要分段就对了的。Seterusnya, kita sudah sampai bahagian perenggan penutup. Formula untuk menulis perenggan penutup ialah cadangan campur tema campur kesan atau harapan. Jadi setelah kita membaca petikan dan juga meneliti bahan pantun, murid-murid akan capai satu tema, ya, akan dapat tahu bahan ini berkaitan dengan pelaburan. Jadi kita boleh bina ayat penutup yang begini, ya. Ada banyak poin boleh tulis, tetapi ini ialah satu contoh yang cikgu sediakanlah, ya. Ayat penutup ataupun perenggan penutup kita haruslah bermula dengan kesimpulannya. Okay, kesimpulannya, dan kita terus berikan cadangan. Jadi oleh sebab subjek dalam petikan kita berkaitan dengan pelabur, jadi cikgu pun berikan cadangan tentang pelabur. Cikgu tulis semua pelabur unit amanah hendaklah berhati-hati dalam membuat pelaburan. Ini ialah cadangan yang diberikan. Dan mengapakah cadangan ini perlu dilakukan agar mendapat keuntungan daripada pelaburan ini? Okay. Murid-murid boleh memberikan ayat penutup yang berlainan, ya, asalkan sesuai. Dan ingat, dalam ayat cadangan kita ada selitkan tema. 同学们，这个就是我们的结尾。我们的结尾是写在答案的最后一段，最后一段，然后只写一个造句就可以拿到2分了。我们的结尾是由kesimpulannya开始，接着就是要给一个建议cadangan，cadangan里面要有那个主题，和再配上kesan或者影响，或者我们的期望，我们建议的什么建议，有什么期望。所以有很多种ayat penutup适合写的，这个只是其中一个。所以老师的建议是蓝色的字和青色的字，就是我们的影响或者期望。只写一句罢了啊，就拿到2分了。Murid-murid, inilah jawapan ataupun rumusan lengkap kita. Ingat ya, jawapan rumusan perlu dibuat ikut perenggan. Jadi di sini sebagai usaha memudahkan memeriksa jawapan, kita boleh buat pemerengganan yang begini. Itu perenggan pertama, pendahuluan yang terdiri daripada 2 fokus, ya. Perenggan kedua,
kita berikan semua isi yang sesuai untuk fokus 1. Di sini kita pilih 5 isi. Fokus 1, kelebihan melabur dalam unit amalan. Perangan ketiga pula masih lagi perangan isi, tetapi isi untuk fokus kedua iaitu risiko yang dihadapi oleh pelabur. Kalau tadi 5 kelebihan, jadi untuk risiko cikgu ambil 3 isi risiko. Dan perangan yang terakhir ialah kesimpulan ya, penutup, dan cikgu telah merahkan perkataan-perkataan yang penting yang perlu ditulis supaya jawapan kita lengkap dan isi kita disampaikan dengan jelas。同学们，这个就是我们的完整题目上的答案。你们会看到的是，在这边老师把答案写成4段，因为第一段是开头，开头这边要有 Focus 1和 Focus 2。接下来是第二段，我们的 Focus 1是投资信托资金的重要性或者好处，所以老师选了5个重要性来写。接下来是我们的第3段，第3段也是内容，这个内容是有关 Focus 2的，那就是投资者所面对的风险。老师另外再写3个内容，这样子我们的内容就是有8个内容哦。最后一段就是我们的结尾，我们的结尾也是有包括了我们的建议和我们的期望。所以在这边你会看到老师有把一些很重要的字来涂上红色字给你看，有了这些字你的造句就完整，然后你的内容也表达得很清楚。Baiklah murid-murid, demikianlah berakhirnya perkongsian cikgu tentang teknik menjawab soalan 2 fokus. Cikgu berharap perkongsian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman murid-murid tentang cara menjawab soalan rumusan。同学们，老师分享有关怎么样回答rumusan 2个焦点的就到此。老师希望这个分享能帮助大家更理解怎么样去回答rumusan 这个题目。Murid-murid, kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Jangan lupa langgan atau subscribe channel cikgu ya. 同学们，我们下个影片再见。别忘了，你们要订阅老师的频道哦。拜拜。